Baik saudara, untuk laporan dari Sarawak bersama Amran di studio RTM Kuching. Silakan Amran. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Satu dasar dan strategi baru perlu dibangunkan khususnya bagi membantu perkembangan perniagaan secara kecil-kecilan dengan memanfaatkan sepenuhnya kemunculan teknologi baru. Ini perlu ke arah meningkatkan pertumbuhan perniagaan di Asia. Yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud berkata masih banyak yang perlu dilakukan bagi membuka jalan kepada kemajuan perniagaan kecil, terutamanya dalam kalangan negara-negara ASEAN. Bercakap pada perasmian persidangan Perusahaan Kecil Sederhana PKS Asia 2015 di Miri, katanya inisiatif yang diambil oleh Majlis Perniagaan Kecil-Kecilan Antarabangsa ICSB bagi melobi Duta Khas untuk Perniagaan Kecil pada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB memang patut dipuji. Beliau yakin penyertaan pelbagai negara dalam persidangan yang memasuki edisi ketiga itu akan membuka lebih banyak peluang untuk rangkaian, pertukaran idea serta kerjasama rentas sempadan. Sementara itu, pengerusi Majlis Antarabangsa PKS dan Keusahawanan ICSMEE Malaysia, Tan Sri Abdul Rahman Mamat berkata, keperluan keusahawanan perlu diberi perhatian melalui pendidikan dan latihan. Ini terutamanya dalam kalangan belia yang berpendidikan termasuk golongan yang mempunyai latar belakang teknikal dan vocational untuk menjaga pertumbuhan PKS di Asia. Beliau menjelaskan pengisytiharan keusahawanan kemanusiaan yang diadakan di Jakarta pada September lalu disahkan oleh gabungan 10 ICSB dari seluruh dunia semalam sebelum pengisytiharan dibawa kepada PBB pada persidangan ICSB dunia di New York pada Jun 2016. Lebih daripada 20 negara mengambil bahagian pada persidangan itu termasuk Korea, Jepun, Amerika Syarikat, Eropah, Australia, India, Taiwan, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Di Bintulu, satu aktiviti gotong royong perdana telah diadakan bagi membersih kesan ribut di Tatau semalam. Ia melibatkan pelbagai pihak termasuk agensi kerajaan, badan bukan kerajaan serta penduduk Tatau sendiri. Kuartus kediaman anggota polis IPD Tatau antara yang terjejas melibatkan bahagian atap blok penyerai yang musnah akibat ribut pada awal pagi Isnin lalu. Ekoran kejadian tersebut, 2 buah rumah di tingkat 4 tidak dapat ditiami sepenuhnya. Pelaksanaan kerja pembersihan dan pemindahan barang milik penghuni rumah terbabit diketuai oleh Ketua Polis Daerah Tatau DSP Dennis Bunyam. Jadi untuk kerja-kerja pembaikan ini telah akan diaturkan dengan segera dan pihak kontraktor yang akan dilantik dan telah membuat anggaran kerosakan dan kerja-kerja pembaikan dengan segera dalam masa terdekat ini. Dan bagi anggota yang terpaksa dipindahkan ke suatu tempat yang lebih selamat di kuartus dan juga kita mencari tempat yang baru untuk bagi keselesaan anggota yang terlibat. Manakala tinjauan di Kampung Dagang Tatau, kerja-kerja membaik pulih rumah yang rosak juga sedang giat dijalankan secara gotong royong. Pihak Lembaga Kemajuan Bintulu BDA antara yang terawal melakukan pembersihan bermula Isnin lalu, khususnya di tapak pasar malam dan jalan di sekitar Pekan Tatau. Kita unit yang terlibat daripada BDA adalah kebersihan dan kesihatan, landscape dan juga BDA Tatau itu sendiri. BDA Tatau memang melibatkan semua unit yang kita adalah landscape, kesihatan, enforcement kita, semua itu ya. Statistik terkini di Pusat Gerakan Bencana Daerah Tatau menyaksikan seramai 692 mangsa yang terjejas daripada 108 keluarga dan 90 buah premis kediaman dan perniagaan. Manakala di Pusat Pemindahan Sementara Dewan Sukan Tatau, seramai 33 orang penduduk daripada 9 buah keluarga masih ditempatkan di situ. Tahap keselamatan dalam industri pembinaan harus dipandang serius oleh semua pihak yang terlibat. Ia bagi mengelak sebarang kemalangan yang bukan sahaja membahayakan pekerja, malah turut memberi impak negatif terhadap arus pembangunan di negeri ini. Menurut Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Michael Manyin Jawong, semua agensi berkaitan terutamanya Jabatan Kerja Raya JKR perlu memastikan semua peraturan keselamatan dikuatkuasa dan dipantau secara berterusan. Tambahnya, penguatkuasaan peraturan keselamatan bagi sebarang projek pembinaan perlu setanding dengan standard antarabangsa.
Ini bagi menentukan setiap projek pembinaan berjalan lancar tanpa kejadian yang tidak diingini selain memastikan faktor-faktor seperti kecuaian manusia, persekitaran atau keadaan peralatan dan jentera yang kurang memuaskan tidak membahayakan keselamatan orang ramai. Oleh itu, beliau berharap penganjuran Forum Keselamatan JKR 2015 yang jurung kali dianjurkan oleh JKR Negeri Sarawak dengan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dan Institut Jurutera Malaysia IAM akan dapat membantu dalam usaha tersebut. Beliau berucap merasmikan majlis pelancaran program tersebut yang berlangsung malam tadi di Kuching. Seramai 400 kaki tangan JKR, CIDB dan ahli IAM serta para kontraktor dari seluruh negeri terlibat dalam program tersebut yang akan diadakan hari ini. Forum tersebut bertujuan sebagai platform kepada semua pemain industri pembinaan untuk berkumpul dan berkongsi idea, pendapat serta pengalaman dalam usaha mempertingkatkan tahap keselamatan dalam industri itu. Ketin Sarawak dan Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun ACCA Malaysia telah menandatangani Memorandum Perjanjian MOA semalam bagi memudah cara sokongan pelajar ke arah pembangunan profesional dan kerjaya dalam bidang perakaunan, perniagaan dan keuangan. Timbalan Pro Naib Chancellor Ketin Sarawak, Profesor Jim Menchikowski berkata perjanjian itu akan menyediakan peluang besar dan akses untuk Ketin Sarawak kepada standard profesional yang tertinggi. Sebagai sebuah universiti yang telah diiktiraf oleh ACCA, katanya pelajar dikecualikan daripada 9 kertas profesional ACCA dan hanya perlu menduduki 5 kertas untuk menjadi akauntan profesional bertauliah. Bercakap pada majlis MOA itu di Miri, beliau amat berbesar hati Swinburne menjadi kampus cawangan luar negara yang pertama di Malaysia untuk dimasukkan ke dalam skim ACCA Accelerate. Katanya ia akan memberikan universiti itu kelebihan daya saing dan memperkukuh kebolehpasaran kursus perniagaan yang ditawarkan oleh Ketin Sarawak. Ini secara tidak langsung memberi manfaat besar kepada lebih 500 pelajar perakaunan daripada Fakulti Perniagaan dan Kemanusiaan serta para graduan yang bakal mengikuti profesion itu setiap tahun. Walaupun tahap pengetahuan dan kesedaran tentang penubuhan Malaysia sudah pun meningkat dalam kalangan umum, namun hakikatnya masih terdapat segelintir lagi yang tidak mengetahui perincian pembentukan Malaysia. Menurut penulis buku Zainal Ajmain, ini khususnya berkaitan dengan sejarah awal pembentukan Malaysia yang termaktub dalam The Intergovernmental Committee Report IGC 1963 dan Malaysia Agreement 1963. Jelas penulis buku itu dalam laporan dan perjanjian tersebut antara kandungannya termasuk isu royalti terhadap gas dan mineral, hak dan keistimewaan negeri ini dan Sabah serta isu immigration. Ujarnya, intipati dalam laporan dan perjanjian itu tidak diterangkan dengan jelas dalam mana-mana penulisan buku sejarah sebelum ini menyebabkan setengah pihak keliru. Oleh itu, beliau berharap agar sejarah tersebut dapat diperjelas dengan lebih terperinci dalam sistem pendidikan di negara ini. Tegasnya, ini penting bagi memastikan generasi muda di negara ini, terutama di Sabah dan Sarawak, tidak lupa akan asal-usul mereka serta perjanjian asal yang dipersetuju dalam pembentukan Malaysia. Beliau menyatakan demikian pada pelancaran buku The Queen's Obligation di Kuching. Buku itu mengisarkan tentang sejarah pembentukan negara ini serta perjanjian yang dipersetuju dalam pembentukan berkenaan. Pihak yang berminat terhadap buku itu boleh menghantar email melalui zajamain56@gmail.com. Buku dijual pada harga RM60 senaskah bagi Sarawak dan Sabah dan RM80 bagi Semenanjung Malaysia. Baiklah, seterusnya kita beralih ke segmen agenda untuk hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adenan Haji Satim akan menerima kunjungan hormat daripada Delegasi Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM diketuai oleh Pengerusi Tan Sri Johan Jaafar di tingkat 22 Wisma Bapak Malaysia Kuching pada pukul 2 petang. Sementara itu, Menteri Kemajuan Tanah Tan Sri Dato' Amar Dr. James Masing akan menghadiri majlis menandatangani memorandum antara Sarawak Energy dan Bakun Charitable Trust di Menara Sarawak Energy Kuching pada pukul 12.15 tengah hari. Dan manakala Kementerian Pelancongan Sarawak akan mengadakan sidang media mengenai karnival bonek
boneka hutan hujan sedunia di bilik persidangan Sarawak Tourism Board bangunan Yayasan Sarawak di dalam Masjid Kuching pada pukul 10 pagi. Di samping itu juga, Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg akan menyempurnakan majlis penyerahan peralatan program Putra di Pasar Ria Belawai pada pukul 9.30 pagi. Turut mendapat liputan Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Jailani Johari akan menyempurnakan majlis pelancaran konvensyen Postman Community Peringkat Negeri Sarawak di Hotel Grand Continental Kuching pada pukul 10.30 pagi. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni. Terima kasih Amran.